اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris ke-10 daripada atas. Surat 17, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat dijazamkan akan ra takbirnya. Macam mana hak Rumi ditulis? Akan ra takbirnya. Ra. Akan ra takbirnya. Dan sunat dijazam, dipermatikan, akan ra takbirnya. Sunat Allahu Akbar, gitu. Kalau dia Allahu Akbaru, itu tidak tak membatalkan sembahyang kalau baca dengan Allahu Akbaru, tetapi disunatkan menjazamkan ra Allahu Akbar. Ada pandang daif menyatakan bahawa jazamkan ra tu hukumnya adalah wajib. Memanglah kita Allahu Akbar, ra tu bagi mati. Permatikan ra tu di Allahu Akbaru bagi hasilnya. Bila kita wakaf, kita pun Allahu Akbar. Apa hukum permatikan ra? Jadi hukumnya sunat. Ada pandang menyatakan permatikan ra tu hukumnya adalah wajib. Itu pandang dia mewajibkan permatikan ra. Sunat sahaja permatikan ra Allahu Akbar. Itu jelaslah sebab kita wakaf kan, kita berhenti kan Allahu Akbar lah, tapi ra tu memang bagi depan. Nanti kita akan pergi kepada bacaan doa iftitah. Allahu Akbar kabira ke Allahu Akbaru kabira, sebab di situ bukan wakaf, di situ wasal. Wakafnya Allahu Akbar kabira, wakaf situ kan. Biasanya Allahu Akbar kabiran, kita wakaf Allahu Akbaru kabira. Situ je. Ra tu afdalnya ra tu dengan baris jazam, bagi mati ataupun bagi depan, sebab memang dia bagi depan, dia mubtada khabar. Ni jelas lah sebab kita wakaf Allahu Akbar, jelas lah ra tu memang bagi depan, tapi sunat ra tu baca dengan jazam. Salah satu alamat jazam adalah sukun bagi mati. Maka jelas lah, tak ada pula orang takbir ihram
Allahu akbaru. Dengar pun mari mana pula ni? Dah. Allahu akbaru. Tu imam pula. Sudah semayang kecuh orang. Tu imam. Apa Allahu akbaru? Allahu akbar lah. Tu memang jelas lah. Tapi apa hukum menjazamkan baca dengan ra tu bagi sukun bagi mati? Sunat. Bab wakaf di situ. Persoalan nanti pergi kepada doa iftitah. Allahu akbaru kabira ke Allahu akbar kabira. Ra memang bagi depan. Ra memang bagi depan. Rumi pun doa iftitah dia letak baris tau. Ada bagi doa Rumi, doa iftitah? Ada bagi? Ada bagi? Jadi ra tu bagi apa? Ra tu bagi domoh lah, bagi depan. Nak baca Allahu akbaru kabira atau Allahu akbar kabira, atau kita akan bicara. Tapi ketika takbir ihram memanglah semua orang baca dengan jazam, disukunkan, dimatikan ra. Memang ra tu bagi depan lah. Allahu akbaru dah wakaf kan. Allahu akbar, sunat jazamkan ra dengan permatikan ra. Ini yang disunatkan ketika takbir ihram. Ini lepas dibicara berkaitan dengan syarat takbiratul ihram, dibicara sunat pula. Kemudian dibicara pula perkara yang disunatkan selepas takbiratul ihram, sebelum dimasuk tajuk Fatihah. Yang disunatkan selepas daripada takbir ihram, sebelum masuk tajuk Fatihah, ada doa iftitah. Maka di bawah tu didatangkan bicara doa iftitah. Barulah di bawah tu pergi kepada bicara syarat qiyam, barulah pergi kepada syarat Fatihah. Ini cara susunan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Jadi dia bicara banyak hak wajib-wajib je lah. Hak rukun ni bicaranya agak ringkas, agak pendek. Dibicara juga biasanya dalam kitab fiqh, perkara-perkara yang disunatkan sama ada sunat abad ataupun sunat hay'ah akan didatangkan satu tajuk yang berasingan. Itu biasa gitulah. Hidayatus Sibyan ni dia selit-selit je lah perkara yang disunatkan ketika membicarakan syarat bagi tiap rukun. Jadi terdahulu bicara syarat bagi rukun takbiratul ihram, rukun yang kedua. Jadi bicaralah perkara disunatkan ketika takbir ihram, kemudian perkara disunatkan selepas takbir ihram, iaitu pergi kepada di hadapan sunnah doa iftitah. Kemudian ketika takbiratul ihram, kita maklumlah tu imam disunatkan menjaharkan akan takbiratul ihram. Sunat menjaharkan akan takbiratul ihram. Kena kuat. Sunat mengkuatkan takbir ihram. Macam imam biasa tu nah. Sebagaimana takbir intiqalat. Kita kalau sembahyang seorang, maklumlah, kalau kita sembahyang subuh seorang diri, Fatihah memang kita sunat jahar, sunat baca kuat. Surah memang sunat jahar, sunat baca kuat. Kita sembahyang subuh seorang diri. Adapun takbiratul ihram sunat dengan sir, dengan perlahan, setakat dengar telinga masing-masing sahaja. Kita sembahyang subuh seorang diri, Fatihah kita baca jahar, baca kuat. Surah kita baca jahar, baca kuat. Takbiratul ihram sunat dengan sir, dengan perlahan, keluar suara, hanya dengar di telinga sendiri sahaja. Sama juga dengan takbir intiqalat, takbir berpindah rukun. Kita akan takbir dengan sir, dengan perlahan, keluar suara, hanya dengar di telinga
masing sahaja. Tapi kalau menjadi imam semai zuhur, semai asar, yang bacaan Fatihahnya perlahan sir, yang bacaan surahnya sunat pelan, sunat sir. Sir ni makna bacaan yang perlahan, keluar suara bacaan hanya dengar di telinga sendiri sahaja. Makna semai zuhur, semai asar memang Fatihah surah disunatkan sir perlahan. Tetap takbiratul ihram disunatkan dengan jahar, dengan kuat. Jadi saya sebut tadi jahar, sir ni alah, jahar ni kuat, sir ni perlahan. Contohnya macam mana? Contoh nak cerita jahar kuat contohnya. Contoh jahar kuat. Imam membaca, bukan kata imam sama, seorang diri sama, ketika membaca Fatihah dan surah solat subuh, jahar kuat kan? Bismillahirrahmanirrahim kuat. Ketika mai zuhur, imam ke semai seorang diri ke, macam mana baca Fatihah, baca surah perlahan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar di telinga saja je. Tapi oleh kerana speaker ni bunyi kuatlah sikit. Ada juga contoh baca perlahan tu macam mana. Payah sikit lah, tak payah mana. Tapi orang biasa orang tak datangkan contoh, sebab hanya sebut dah bacaan kuat ni kuat. Ada ni bacaan perlahan ni keluar suara hanya dengar telinga saja, orang lain tak dengar. Faham lah. Kena contohkan. Contoh macam ni. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita pergi pada takbir ihram, Allahu akbar, perlahan tu. Selesai baca Fatihah kita nak rokok, Allahu akbar, perlahan tu. Mana apa? Keluar suara, telinga sendiri dengar, perlahan panggil. Kalau kuat, Allahu akbar, tu kuat. Kan ni. Kalau perlahan, akbar. Tapi ihram ni, Allahu akbar. Tapi baca Fatihah rokok pula, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Samalah dengan bacaan dalam rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Suara keluar hanya dengar telinga saja. Macam saya ni bunyi kuat sebab ni ada di depan. Tapi tak apalah, ada orang boleh sebut kata perlahan, datangkan contoh perlahan, keluar suara setakat dengar di telinga sendiri, itu perlahan. Kuatlah. Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tu imam semayang hok bacaan kuat tu lah, tu kuat. Bacaan kuat ni subuh, maghrib, isyak tu bukan tu imam, semai seorang pun sunat baca kuat. Jadi takbiratul ihram, kalau kita seorang diri semayang subuh ke semai zuhur asar sama je. Walaupun semai subuh, maghrib, isyak, Fatihahnya bila semai seorang diri sunat baca kuat Fatihah dan surah, tapi takbirnya tetap sunat sir, sunat perlahan. Tapi takbiratul ihram ni, sir perlahan ni, kena keluar suara, telinga dengar. Wajib tu, sebab kalau mulut bergerak, suara tak keluar, tak sah rukun kauli. Allahu akbar. Tu perlahan dengar telinga sendiri saja. Jadi kalau bila jadi imam, takbiratul ihram sunat dengan kuat. Sama juga dengan mubaligh. Mubaligh apabila berhajat lah. Mubaligh yang menyampaikan suara ke belakang, tu mubaligh. Kita mubaligh ni itulah. Tapi sekarang tak ada dah. Mubaligh ustaz-ustaz yang dihantar mengajar tu. Ada lagi ni disebut mubaligh. Kita sebut apa sekarang ni? Doa tau, bukan benda apa. Doa tu apa dia?
bukan ringkasan tau. Doa yang menyampaikan ke dia ada ringkasan. Da'i doa lah ni maknanya dia. Yang menyeru, da'i doa. Ke doa ni dia ada ringkasan perkataan. Di doa ni pendakwah lah. Gitu. Ada lagi mubaligh. Ustaz-ustaz ngajar majlis surah, hok jabat orang mata tu lah. Kan dulu kan mubaligh kan. Bertugas sebagai mubaligh. Dia sekarang ni kalau mubaligh agama Kristian lah tau. Dia pergi tempat-tempat orang asli tu. Dia bawa imbuhan orang asli pun masuk agama Kristian. Hak orang asli hak tak ada agama tu lah. Tak ada agama, mari mubaligh Kristian. Dia mubaligh yang menyampaikan. Dia sama je. Kalau doa tu memang bahasa Arab, da'i doa tu sama je maknanya. Jadi mubaligh ni orang yang menyampaikan suara ke sebelah belakang. Jadi takbiratul ihram tu imam tak bunyi, ataupun takbir intiqalat tu imam tak bunyi, maka disunatkan ada mubaligh. Adapun kalaulah suara tu imam tu bunyi doh, suara tu imam bunyi doh, maka tidak disunatkan ada mubaligh. Tak ada ni. Tapi tiada orang tak mana speaker. Allahu Akbar dengar belaka dah. Tak payahlah. Allahu Akbar tak payah dah sebab tak perlu. Dia gitu. Bukan awak mubaligh awak saja ni. Bila perlu. Maka mubaligh pun samalah. Takbiratul ihram dia sunat kuat, binti qolak sunat kuat. Tapi kalaulah dia sunat kuat, sunat kuat ni dia kena niat apa niat? Niat apa? Niat zikir. Niat zikir ataupun niat zikir dan nak suara dengar, ataupun niat nak suara dengar, ataupun itlaq tak niat apa-apa. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ni sunat perlahan. Tu imam disunatkan kuat. Ia pun kuat. Kuat kenapa? Kerana memang disunatkan kuat. Maka dia pun kuat kerana niat zikir nak sebab apa? Sebab disunatkan kuat. Ke niat apa? Niat zikir dan juga niat suara dengar. Ataupun nak suara dengar lah. Tidak, tak dengar belakang. Kalau tu imam takbiratul ihram perlahan. Ataupun tak niat apa-apa, saja kuat je. Kena jaga pula situ. Sebab tu imam mubaligh samalah. Ketika mengkuatkan suara ketika takbiratul ihram, ketika takbir intiqalah, dia kena niat zikir ataupun niat zikir dan memperdengarkan suara kepada makmum belakang. Apa anda ni? Kalau dia tidak niat zikir, dia niat ataupun niat zikir bersama dengan nak ismatkan, nak memperdengarkan makmum ke belakang, dia hanya niat asal makmum dengar saja di belakang, ataupun tak niat zikir dan memperdengarkan belakang, maka tak batal sembahyang. Jadi maktu imam dia takbiratul ihram dia disunatkan kuat, tapi dia kena niat Allah tu niat zikir ataupun niat zikir dan juga niat nak memperdengarkan makmum belakang. Boleh lagi. Kau niatkan semata-mata untuk memperdengarkan makmum di belakang, ataupun tak niat apa-apa, dia Allahu Akbar saja je, maka batal sembahyang. Pada ni
Ni pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Tapi ni kesukaranlah kepada imam. Kebanyakan kadang kalau tanya tu imam, kamu memperkuatkan takbiratul ihram, kamu niat zikir ke tak? Tak niat apa-apa tak usah sembahyang kamu. Kejut tu imam. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Maliki, walaupun dia niat untuk memperdengarkan takbiratul ihram kepada makmum di belakang, masih lagi sembahyangnya. Sebab dia kalau Allahu Akbar, niat nak suruh dengar takbir dia sudah jadi apa ni? Sudah jadi perkara yang luar daripada sembahyang. Dia kira gitu. Tapi nak niat zikir ni lah. Takbir kuat ni berulang kali. Takbir ihram sekali, takbir intiqalat banyak kali. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, takbir ihram je sekali, nak kena niat zikir. Takbir intiqalat tak apa. Tak niat zikir pun tak apa, niat nak suruh dengar pun tak apa. Itu satu pandangan. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i yang lain sama dengan pandangan mazhab Maliki. Daripada takbir intiqalat, dia memperkuatkan suara, niat nak makmum dengar semata-mata pun sah sembahyang. Ni kalau tanya tu imam sungguh-sungguh, awak takbir ihram kuat, awak takbir intiqalat kuat, awak niat apa? Niat zikir. Niat zikir dan nak suruh dengar. Kalau dua ni tak apa, sah sembahyang. Niat nak suruh dengar, maka tak sah sembahyang. Tak niat apa-apa itlaq, niat zikir pun tidak, niat suruh dengar pun tidak, tak sah sembahyang. Tapi biasa ni tak tekan manalah. Sebab apa? Nak niat zikir lagi, nak niat kosok kosok ta'arud ta'ayyung lagi, susah pula jadinya. Itu ketika takbiratul ihram, kalau imam disunatkan takbir dengan kuat. Kalau seorang diri disunatkan takbir dengan perlahan. Sesah takbiratul ihram. Dan sunat membaca doa iftitah, pembukaan solat. Membaca dalam iftitah ni kemudian daripada takbiratul ihram. Pada yang lain daripada solat janazah, lain daripada solat jenazah. Salat jenazah tidak disunatkan baca doa iftitah. Salat jenazah ke janazah? Salat Rumi tu dah mana? Jenazah. Jing bagi bawah. Dia tak ada jing tu Rumi, dia J lah. Jenazah. Sekarang ni saya catat jing tu bagi atas. Sembahyang janazah, dia atas tengah pandangan ulama. Kalau janazah, jim tu bagi atas, kena kepada pengusung yang ada mayat di atas. Kalau jim tu bagi bawah, kasrah jim, nama bagi mayat yang di atas pengusung. Atas tengah ulama lah. Janazah kena kepada pengusung tu yang ada mayat di atas. Jenazah, jing bagi bawah, jenazah kena pada mayat atas musuh. Jadi salat janazah, saya pun sini jing bagi atas ni, salat janazah. Tak tengok semula dalam tajuk salat janazah tu, jing bagi atas ke jing bagi bawah. Atas tengok pandangan ulama, kalau janazah jing bagi atas, kena pada pengusung yang ada mayat di atas. Jenazah jing bagi bawah, kena kepada mayat jenazah. Kalau bukan jing bagi bawah, jenazah, kita JE tau, jenazah. Jadi itu bahasa Malaysia. Dah kalau dah jing bagi apa? Kalau suka. Kalau
Je bagi apa? Ha? Jenazah. Kita Jenayah kan, jenazah. Je. Kalau bawah G I. Kalau bagi atas ja. Je. Bagi apa nak tanya? Okey, Bayung dia tahu. Tinggi sikit Okey Bayung ni. Dak Rumi tulis je kan, jenazah. Janazah. Anda sebut jenazah tak kena nak sebut. Kita janazah. Sembahyang janazah. Yang mana doa iftitah tidak disunatkan baca ketika solat. Kita sebut kat Rumi lah. Ikut bahasa Melayu kita lah. Solat jenazah, sebab solat jenazah ni nak cepat. Solat jenazah ni nak cepat. Maka tidak disunatkan baca doa iftitah. Memanglah kitab disebut dengan janazah. Janazah disebut gitu kitab. Jadi solat jenazah ni baik nak cepat. Solat jenazah ni, solat jenazah dia nak cepat. Jadi dia sembahyang jenazah nak cepat, maka dak iftitah dak sunat baca. Ada pun a'udzubillah doa jenazah pun sunat baca juga. Kalau a'udzubillah buat dia pendek je. Yang timbul khilaf ulamanya, macam mana kalau solat jenazah tu selepas ke bumi? Selepas ke bumi. Kalau selepas ke bumi, tak ada masalah dah, sebab selesai dah pengurusan. Jadi timbul sekarang solat jenazah, mayat duduk depan, memang jelas lah tidak disunatkan baca iftitah. Sebab apa? Sebab nak segera kepada pengkebumian. Ada ni doa iftitah dak sunat baca, surah selebih-lebih zikir pun dak sunat baca, sebab nak segera ke perkuburan. Tapi persoalan pula timbul, macam mana kalau selesai ke bumi? Kalau selesai ke bumi, tak perlu dah nak segera, sebab beres dah. Macam mana kalau solat sunat ghaib? Solat sunat ghaib, orang selesai dah mandi tempat dia, kita semai sunat ghaib di tempat kita, tak ada gangguan orang nak ke bumi. Kalau semai solat jenazah hak hadir, hak mayat depan kita, kalau kita semayang panjang, lambatlah akad nak pergi ke bumi. Tapi kalau kita semayang ghaib, kalau semayang ghaib tak ada gangguan, sebab semayang ghaib ni syaratnya jenazah tu selesai disembahyangkan. Jenazah tu selesai dimandikan. Bila selesai dimandikan, maka boleh nak semayang ghaib atas jenazah tu. Maknanya kalau kita semayang ghaib atas jenazah tu, tak ada gangguan. Terganggu orang, lambat nak hantar di kebumian, sebab orang semayang ghaib tak habis lagi, ada kena-kena. Maka timbulnya tidak disunatkan baca doa iftitah pada semayang jenazah ni, kerana nak supaya nak peringan, nak cepat nak hantar ke perkebumian. Tapi timbul sekarang ni, macam mana kalau solat atas kubur, jenazah setelah selesai dikebumikan, macam mana solat ghaib? Kata setengah pandangan itu, walaupun bukan pandangan muktamad lah, bukan pandangan muktamad, menyatakan kalau semayang atas kubur, kalau semayang ghaib, disunatkan baca doa iftitah dan juga baca surah. Kalau semayang atas kubur, jenazah atas kubur ataupun semayang ghaib, sunat baca doa iftitah dan juga sunat baca surah.
Tapi itu bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad walaupun selesai dah ke bumi, tak ada nak cepat dah, walaupun sembahyang jenazah gaib, tidak disunatkan baca dalam titah, dan juga tidak disunatkan baca surah solat jenazah ni. Ada ni. Hak asalnya kenapa solat jenazah tidak disunatkan baca dalam titah, baca surah, selebih zikir surah tu. Sebab di Al-Quran di dalam sembahyang, sebab nak takhfif, nak peringan, nak percepat supaya cepat pergi pada pengkebumian. Jadi timbullah persoalan, kalau selesai ke bumi dah, nak cepat apa lagi selesai dah? Maka adakah disunatkan baca dalam titah? Adakah disunatkan baca surah satu panggil? Sunat lah, sebab bukan nak cepat dah. Tetapi setengah pandangan tak okey lah, sebab memang disyariatkan untuk takhfif, untuk peringan, untuk cepat. Tak kira lah walaupun tak kubur pun, walaupun sembahyang jenazah gaib sekalipun. Ada ni. Jadi dalam iftitah satu, surah satu. Surah selebih berzikir. Kalau solat jenazah tidak disunatkan baca dalam iftitah dan tidak disunatkan baca surah, walaupun surah tu selebih berzikir Al-Quran dalam sembahyang pula, sebab nak takhfif, nak peringan, nak percepat. Tiba-tiba dalam titah tak baca, tak sunat. Surah tak baca sebab tak sunat, sebab nak takhfif, nak peringan. Sudah sembahyang jenazah beri salam, panjang pula dia baca. Ini masalah ni, panjang pula bacanya. Dia baca macam nak tahlil dah. Kata orang nak cepat, nak peringan, nak cepat, lepas takbir yang pertama tu jangan tak sunat baca nak titah. Dah sunat baca surah. Surah tu Al-Quran tu sebab zikir dan semayang. Dah nak takhfif, nak peringan, nak cepat. Pada ni okey, sudah dah salam, bukan nak cepat akak, panjang pula bacanya. Mana kira? Ada amalan memang dia pakai tu angkat, tapi tempat kita ni kalau amal seumpama tu, dia agak jadi macam tercengang-cengang orang. Hak tugu saya almarhum Bapa Najmuddin, dia baca qul Allah 3 kali, baca Fatihah sekali, angkat tangan, bismillah, alhamdulillah, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'azzib hazal mayyit wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Angkat lalu. Main baca Quran 3 kali, baca Fatihah sekali, okeylah. Daklah kata angkat segera tu, tengok keju. Tapi ni baca panjang. Macam nak tahlil. Baca Qul Allah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Fatihah, baca Alif Lam Mim. Kata dia, nantilah tempat nak tahlil nanti. Orang nak angkat segera. Ni ada orang tu. Dia nak segera. Masa perjalanan, bacalah. Masa ke kebumian, nak berzikir-berzikirlah. Selesai ke bumi, nak tahlil sejam 2 jam pun. Bagai dah. Mana kita ni kena sederhana lah. Jadi kalau sudah beri salam solat jenazah terus angkat, terpinga-pinga orang kampung. Tapi nak baca pun baca Allah 3 kali, Fatihah sekali, angkat tangan berdoa. Berdoa tu sudah panjang-panjang lah. Ikhlas je. Bila nak doa panjang, lepas ke bumi, angkat tangan berdoa lah panjang pun, selesai beres dah. Dia kena tu sikit lah pada ni. Doa panjang pula. Lepas tu selesai angkat jenazah, pengusung angkat, nak keluar tangga satu langkah, Al-Fatihah, saya baca Fatihah pula, berhenti pula sekejap. Langkah yang kedua, Al-Fatihah, berhenti pula. Berat ni. Al-Fatihah tu cacang je, berdiri tak pikir-pikir pun. Kita panggil dia, mari Al-Fatihah, kamu pikir. Al-Fatihah saja nak baca Fatihah, jalan lah pun nak berhentinya. Orang nak segera. Padat ni. Tapi Terengganu tak ada tau. Ada jumpa Terengganu? Ada setengah 4 ada. Tak pernah jumpa? Waktu pengong nampak.
Memang ada tempat. Ha? Ha? Ini bukan ramal ni, hak sungguh ni. Dah pergi sungguh. Dan dia keluar rumah, keluar masjid lah contohnya, dia masjid. Ha? Ha, dia berhenti sikit. Al-Fatihah. Lepas tu baca. Tak berjalan ni berhenti. Berjalan selakah pula. Al-Fatihah. Lepas tu baca Fatihah ramai-ramai. Lepas tu berhenti lah. Memang bukan lakonan. Dalam drama bukan. Memang gitu. Ada. Ha? Ada? Oh dulu. Masih kecil-kecil. Mana ada dah. Sebab apa? Al-Fatihah kita umbah atas belakang dia. Orang berat-berat dapat kubur tu bukan kubur 3 kali. Masa nak tengok masjid. Masjid kan? Berhenti. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu berjalan selakar 2 langkah je. Berhenti pula. Dah buat gitu. Sebab kita nak cepat. Kita nak cepat. Atau timbul tadi tu sudah beri salam. Ada fadilat je tak payah buat lah. Tak nak buat. Tak saya fadilat lah. Nak buat orang nak segera. Dah. Orang nak segera. Nak baca Fatihah, bacalah masa berjalan tu. Tapi jangan nak sekat orang nak segera. Timbul tadinya lepas salam pun jangan ada panjang-panjang sangat. Dalam sembahyang ni dak titah tinggal, jangan baca. Surah tinggal, jangan baca. Sebab apa? Nak takhfif, nak peringat, nak percepat sebab nak atur ke kebumian. Ada kita bicara ni. Dak titah pun dak sunat baca. Surah pun dak sunat baca. Ada pun sembahyang yang lain dak titah jangan tinggal, surah jangan tinggal. Ada ni. Semayang yang lain walaupun semai sunat sekalipun jangan tinggal doa iftitah, jangan tinggal surah. Tinggal doa iftitah hukumnya makruh, tinggal surah hukumnya makruh. Sebab ada pandangan dalam mazhab Syafi'i doa iftitah hukumnya wajib dibaca. Pandangan mazhab Hanafi surah wajib dibaca. Ada gitu. Pandangan utama Fatihah sunnah, doa iftitah sunnah, surah sunnah. Tapi oleh kerana ada ulama yang menghukumkan wajib, maka tinggal doa iftitah sama dengan tinggal surah walaupun semai sunat sekalipun hukumnya adalah makruh. Ada ni doa iftitah. Habis. Yang lain, pada yang lain daripada sembahyang jenazah, mana doa iftitah? Iaitu ni, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita berhenti 3 kali dah. Allahu akbaru kabira. Kabiran. Kita berhenti dah ke baca wasal. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran gitu. Kita berhenti dah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita berhenti. Sekarang saya baca tadi ikut bagi. Allahu akbaru kabira. Kabira sebab kita wakaf. Macam mana dengan akbaru? Akbaru tu bukan wakaf, dia wasal. Wakaf ni Allahu akbar kabiran. Tu orang panggil wakaf. Tapi tak ada orang baca gitu. Orang akan baca dengan wasal. Selama-lama daripada budak-budak, kan kita budak-budak ni tak reti ke huruf, tak reti ke baris, cuma dia ajar bacaan macam kita ngapal je. Huruf tak kenal, baris tak tahu lagi masa tu. Ini bacaan dalam semayang. Baca Quran pun muqaddam masa budak-budak juz amal tu tak kenal mana lagi. Jadi kita pandai baca alih, apa dah alih? Alih pindah satu surah
Ingat sebenarnya kita ngena huruf, ngena bagi naik ke amsar. Kita memang budak-budak kan. Kan masa budak-budak tu, budak sekolah lagi, kau kecil habis dah. Kenal huruf, tak apa kenal molek. Kenal bagi. Dah. Naik ke besar barulah dia kata suruh mengenal. Gitu kita ngaji dulu. Sama dengan bacaan sembahyang. Bacaan sembahyang ni kita tak reti huruf bagi. Kita cuma tahu baca. Kerana waktu ajar. Macam mana waktu ajar kita? Allahu akbaru kabira ke Allahu akbar kabira? Allahu akbar kabira. Dulu kelas mana saya ada sebut bab orang tua ajar ni. Ada orang komen lah. Negeri Kelantan ke, negeri Kedah ke, negeri Sarawak ke, sama je. Allahu akbar kabira. Diajar oleh orang tua. Kita tak kenal huruf, tak tahu bagi. Tapi kita tahu baca. Orang tua ajar Allahu akbar kabira. Walau bukan wakaf. Bukan wakaf. Allahu akbar macam bait ihram tu okeylah. Allahu akbar. Sebab apa tu? Dah berhenti dah kan, wakaf dah kan. Ra bagi depan tapi baca jazam, baca sukung lah, baca mati lah. Sekarang ni timbulnya dak iftitah. Allahu akbaru tu tengah wasal. Kabira, ra tu bawah wakaf. Kabiron kita pun wakaf. Kabira. Isunya akbaru di tengah tu. Jadi mana-mana negeri sama je. Dia ajar dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu. Kan di sini hak lain. Tak ada. Allahu akbar kabira belaka. Terengganu belaka apa ni? Terengganu belaka. Tak ada orang komen Kelantan, Kedah dia kata. Daripada budak-budak waktu dia ajar, ustaz dia masa budak-budak ajar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Marilah orang kemudian dia pun tunjuk. Tengok kitab masing-masing. Ra tu bagi depan ke bagi mati? Dia tanya gitu. Lah memang ra tu bagi depan. Hak Jawi pun ra bagi depan. Hak Rumi pun ra bagi depan. Kitab idaman penuntut hak saya mengajar petang ni, hak dalam Terengganu FM pukul 6 dia ra juga bagi mati. Tak boleh ra tak boleh bagi mati. Sebab dia khabar di situ, mubtada khabar memang kena bagi depan. Kena bagi dhammah situnya. Bagi depan. Tapi dia boleh bagi mati tak lihat gitu. Jadi hak Jawi kita ni ra bagi depan. Hak Rumi ra bagi depan. Timbul sekarang tengok molek ra bagi apa? Bagi depan. Kenapa baca Allahu akbar kabira? Salah dia kata. Kejutlah kitanya. Nak lawan tak boleh. Siapa? Ni ada depan. Ada kitab masing-masing ni. Ra bagi depan. Tak ada kitab pun. Ayo ada. Tak ada kitab. Ada kitab ada tu. Ada banyak juga nampak duduk. Mana? Tak ada dah. Kan banyak gitu kan? Balik rumah ke mana? Ketinggalan lacip jabat. Ingat ke masuk dalam lacip jabat? Jadi kitab Jawi sama, kitab Rumi sama. Ra bagi depan, timbul sekarang maju. Tengok. Ra bagi depan ni. Salah baca Allahu akbar kabira. Kelapa tu ain ajar mana? Allahu akbar kabira. Kelapa tu ain dok reti tu. Okey. Siap dah lah. Dah sekarang ni bukan. Dia orang sekarang ditunjuk. Tengok masing-masing. Bagi apa ra mesti jawab bagi depan. Apa tu? Kita pun serendar lah. Orang tua ni kita orang tua.
Dia pun turutlah orang baru ni. Dia kata rayok muluk-muluk nak baca. Dah orang tua kan dia Allah Akbar kabira kan. Allahu Akbaru kabira dia kata. Jadi Allah orang tua payahlah nak tukar. Dah Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Dia budak sampai ketua, mari orang baru ni, kena ra bagi depan. Allahu Akbaru kabira. Mudah je kalau kita ni orang tua payah. Allahu Akbaru kabira. Jaga sungguh-sungguh. Pada ni. Dia hak kita lebih ihram tu memanglah sunat Allahu Akbar. Tu. Dia kalau doa iftitah pun ra tu lebih afdal baca nak bagi mati. Gitu je. Bagi berdepan tu selapih orang panggil. Selapih. Memang ra bagi depan jadi khabar. Dalam ilmu nahwu Allah jadi mubtada, akbaru jadi khabar, memang ra tu bagi depan. Tapi memang lebih afdal baca dengan baris sukun, baca dengan jazam. Sebab walaupun hadis ni ada yang mengatakan tidak ada asal, tak ada jumpa di punya sumber dia. Kedudukan hadis ni macam mana nak kata maudhu', tak boleh nak katalah. Cuma la aslalahu, tak ada asal. Maknanya orang yang tulis kitab ni tak jumpa mana hadis ni. Nak hukumkan maudhu', tak nak hukum. Pada ni setakat tu lah, la aslalahu, tak ada asal bagi orang tu. Tak jumpa sumber. At-takbir jazmun. Tu at-takbir jazmun. Ada setengah mengatakan itu perkataan ulama, bukan hadis Nabi. Jadi at-takbir jazmun, kata setengah pandangan, kalau sabit hadis tu sekalipun, jumpalah asal sumber hadis tu, sabit sekalipun, jazam di situ dengan makna kena benar, kena jazam, putus. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi biar apa? Biar putuslah Allah Maha Besar. Nak jazam dengan makna putus. Hak tu kalau sabit lah. Kalau sabit hadis tu, hadis Nabi. Kalau sabit dan kita i'anatu talibin pun sama juga, dia kata tak ada asal. Tak ada asal. At-takbir jazmun la asal, tak ada asal. Kalau sabit hadis tu sekalipun, jazam dengan makna putus. Itu satu pandangan. Satu pandangan diambil jazam tu sebagai salah satu daripada pembicaraan ilmu nahwu. Jadi antara alamat bagi jazam dalam ilmu nahwu adalah sukun. Maka atas pandangan ulama ni mengatakan nak kena sukun ra, jazam ra, walaupun bukan wakaf sekalipun. Itu timbul lebih afdal baca dengan ra bagi mati. Allahu Akbar kabira. Dia gitu. Nak baca Allahu Akbaru kabira, baca je lah. Tapi jangan nak menyalahkan. Allah baca Allah Akbar kabira, tu tengok baris situ ra bagi depan, tu selapih orang panggil. Bahkan ada buku ditulis no satu tajuk Allah Akbar kabira, salah itu ada tajuk benar dia gitu. Saya ngaji dengan almarhum tok guru saya nya, almarhum Baba Najmuddin Kerandang, menyatakan bahawa lebih afdal kita baca dengan mati ra, Allahu Akbar kabira. So saja gitu hak tu tadi. Allah lega ustaz. Apa? Balik asal dia kata. Allahu Akbar kabira. Sama ni kok payah mocik dia kata. Nak Allahu Akbaru kabira. Dia kata. Yo mulu-mulu dia kata. Dah nak ubah daripada budak. Dah orang ajar ni kata salah, Allah Akbar kabira. Ditunjuk pula. Tengok. Ra bagi apa tu? Bagi depan ke bagi mati ya? Memang bagi depan. Kenapa baca Allah Akbar kabira? Tak nak lawang lah depan dia. Setengah pandai ambil situ lah. At-takbir jazmun, jazam ni makna putus. Tapi jazam dalam ilmu nahwu di antara alamatnya adalah sukun bagi mati. Jadi nak ra tu bagi mati, walaupun wasal sekalipun. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu lebih afdal. Lebih afdal dia gitu. Tapi nak baca Allah Akbaru, bacalah. Ada ni.
Lepas tu saya rasa lama dah. Baik dah lebih masa. Dah jangan duduk depan pun. Saya rasa nak tengok semula pukul berapa. 2 minit lagi. Kan kita berhenti 1.40 kan. Berhenti mula 12.50, berhenti 1.40. Jadi balik je rasa macam lama dah. Tengok 1.39 kau. Seminit lagi. Sebab dah jam dah hidup depan. Allah lah. Kena kutip derma tu beli bateri. Kena buka tabung nak beli bateri. Allah. Sedih bunyi dah. Hidup. Ada apa nak tu dah tu. Nak kong dah tu. Tu kata kena buat tabung. Kena buat tabung nak beli bateri lah. Dia buat dia ni kena terang yang tak nampak. Ustaz makan baca gitulah, tak ada ikut. Kita ni betul-betul lah. Talqin lepas ke bumi. Tak baca dah apa. Lagi cepat boleh balik. Ini pula saya nampak pakat baca dah ikutkan dulu kan kena ikutkan ustaz. Tu kata tak mau baca pun apa. Tak baca dah apa. Kan orang duk jabat ni kan ke bumi pergi sekejap je, celoh. Balik cepat lah. Tak ada apa-apa. Itu benda khilaf je. Maksudnya buat tazkirah biasa pun boleh lah. Tak payah lah. Kita mazhab Syafi'i sunat talqin selepas ke bumi. Syafi'iyah dan Hanabilah dalam fiqh Islam adillah tu sunat talqin selepas ke bumi. Gitu je. Mazhab Malikiyah, Hanafiyah tidak disunatkan talqin. Kita bernazar Syafi'i talqin lah. Kalau tak ambuh, kita lagi mujur, boleh cepat. Tapi jangan nak menyalahkan. Sebab itu benda khilafiyah. Tapi Asy-Syafi'iyah, terutama sekali Imam Nawawi, guru pada Imam Ibn Salah, memang mereka mengatakan sunat talqin selepas ke bumi. Talqinul mayyit ba'da dafni dalam kitab fiqh Islami. Talqin mayat selepas ke. Talqin mayat bukan talqin orang hidup. Dia kata talqin untuk orang hidup. Orang hidup talqin sejid surah. Situ talqinul mayyit, talqin mayat aku kubur. Selepas ke bumi, itu benda khilaf, tak ada masalah. Tamu buat bagus, kita boleh balik cepat. Kemudian mati roh kita akan bicara balik lah. Sebab kita ni ini bicara dak iftitah, kita banyak tu. Macam contohnya bang. Bang kan? Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mana baik dia? Allahu akbar, wasa juga tu. Macam juga takbir raya kan? Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Awakah? Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wala di wasa. Wasa tu kan? Kewakah? Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada wasa. Ya, ada kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walau di wasa samalah. Afdal rahmati walaupun wasa sekalipun. Jadi kalau bang kau Allahu akbar, Allahu akbar, lebih afdal gitu. Tapi kalau biasa tu bila awak lagu ni dia roh bagi depan lah, tak ada masalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir yang kedua tu memang bagi mati lah sebab wakaf. Sama kita bicara hak berkaitan dengan doa iftitah. Jadi hak doa iftitah tu saya baca semula lah minggu depan, iaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin
wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.